Assalamualaikum. Sambil-sambil kita buat kerja kan, kita ni nak gosip kan, sebab kita ni jenis orang membawang ya. Orang yang suka membawang. Salam pencerahan. Orang yang suka membawang ya. Okey, ingat tak pagi tadi kita berbincang isu-isu tertentu ya. Isu tertentu terutamanya cukai yuta ya. Sekarang okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa ya sahabat-sahabat, hapus tunggakan cukai denda yuta 83 juta sebab entiti pendidikan itu bukan keuntungan, non-profit punya entiti. Macam tu. That's why pagi-pagi kita cakap benda tu, so they have the response dan ucapan-ucapan yang jelas daripada Prime Minister. Sebab tu korang, kita ni cakap-cakap ni bagi output yang bagus kepada negara ya. Bawang besar, bawang putih, kita ni bawang kecil ya. Bawang kecil yang ditanam oleh Mardi ya sahabat-sahabat. Macam tu. Sebab itulah kita kan kadang-kadang ya pagi-pagi ya, hari Ahad Kak Ros memang selalu bagi pencerahan yang korang macam orang politik dia akan cerita benda lain, tetapi Kak Ros akan cerita benda lain ya. Sebab tu pukul 2.34 petang tadi ya keluar news lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kita ya memberi penjelasan yang sama seperti Kak Ros bagi pada waktu pagi, iaitu okey, cukai itu dihapuskan sebab pada dasarnya pihak perbendaharaan LHDN tak boleh minta cukai daripada non-profit punya organisation. Asas tuntutan cukai tu pun dah tak ke mana-mana ya. Mereka dengar apa yang Kak Ros dengar. Tak adalah sebab kita bagi tahu fakta yang benar kot. Sebab dasarnya itu non-profit. Sebelum ni memang tak ada orang mengujarkan benda macam tu, tapi that is the thing. Kita kadang-kadang kita kena lihat daripada sudut, jangan lihat dari sudut politik, tapi lihat dari sudut asal muasal masalah itu sendiri. Gitu. Ya, mereka dengar sebab mereka ada dekat situ. Ada je, mereka selalu ada ni. Kalau malam ni nanti tengok ramai pun. So basically ya, kita macam bagi cadangan yang baik untuk negara, bukan kita nak menghuru-harakan keadaan. Cuma Kak Ros nak membawang ni sahabat-sahabat ya, Ajmal ya. Sahabat kita yang tak berapa ramai pun tak apalah, 200 orang ni. Kak Ros macam excited lah, tak boleh tunggu malam ya. Sebab benda ni kan macam SPRM, Geladah Safe House ahli politik ternama. Tengok, ahli politik ternama pun ada safe house ya. Halang-halang korang-korang. Ahli politik mengalahkan ejen CIA. Waalaikumsalam sahabat-sahabat. Ahli politik mengalahkan ejen CIA ya, ada safe house. Tapi memang ahli politik kita memang ada safe house ya. Ni kita ada Teddy ya dekat sini. Okey, ada safe house. Okey, Kak Ros ni memang tak boleh tahan dari pukul 2 lagi nak bagi tahu ya korang. Aku ni kadang-kadang membawang ni boleh tahan juga ya. Tak ada, sebab macam ni ya, SPRM Geladah Safe House ahli politik ternama temui wang asing RM 5 juta. Bukan. Apa kena mengena pula? Sahabat, that's why Kak Ros katakan sahabat, ini bukan room politik ya. Ini room benda yang benar. Sama ada dari pihak kerajaan, pihak pembangkang. Kalau benda tu benar, kita akan upkan ya sahabat-sahabat. Jangan kita macam terpengaruh. Kalau macam untuk politik tu mungkin sahabat kena pergi room lain lah. Room politik tu ya, sekarang kita nak menceritakan betapa baiknya ya orang politik kita ya. Yang bermati-matian nak mempertahankan orang politik ya. Korang kena dengar ni. Kuala Lumpur ya, SPRM semalam menggeladah sebuah pangsapuri yang dijadikan safe house. Apartment lah pangsapuri ya. Safe house. Dia orang buat kerja apa perlu safe house ni ya sahabat kita. Sejumlah mata wang asing, at least kan cakap lah mata wang asing tu berapa. So SPRM kata mata wang asing tu sebanyak Sing dollar ya, Sing dollar. Mungkin orang ni suka pergi Singapura ke apa kan. Sing dollar 1 juta
529,000 atau kira-kira 5 juta. Tapi kan rasuah skandal jutaan tu kan memang hebat ya. Memang hebat. Macam mana sebelum ni tidak berlaku ya. Tidak berlaku skandal-skandal macam ni ya. Tidak terdedah skandal macam ni. Mungkin sebab sekarang insentif. Insentif juga ya. Balik-balik insentif ya. Okey, tapi ya syarikat konsesi Lombong Pasir ni sebab macam ni. Syarikat yang terkaitan konsesi Lombong Pasir ni adalah some issue ya, tapi I tak akan cerita sekarang lah ya. Nanti karang-karang korang akan tahulah ya, 2-3 minggu lagi ke macam mana. Kita tengok perjalanan ya. Okey. Tapi kan hasil rasuah tu dibayar dalam $. Lepas tu rumah ada safe house ya, Pang Sepuri. Dia tak cakap pula Pang Sepuri ni dekat mana ya. Kalau tidak boleh lah kita pergi situ ya. Dan duit ni dalam $, ni untuk kegunaan ahli politik tu untuk buat aktiviti yang mereka nak lah ya. Macam tu. Tapi itulah ya sahabat-sahabat. That's why Kak Ruth kata kita ni rakyat. Kita jangan peduli sangat dengan ahli politik ya. Ahli politik tak sayang pun kita ya. Mereka hanya sayang kepoketan mereka dan kedudukan mereka ya. Dan mereka cuba menunggang kita untuk tunjuk bahawa mereka masih relevan, sedangkan mereka sudah tidak relevan ya. Macam tu sahabat. Jadi grup kita ni grup yang tak ada duduk belah-belah mana-mana. Kau baik, kau jahat, macam tu. Sebab yang syarikat MBI konsesi pasir ni memang macam-macam hal ya. Betul. Mereka kira perut mereka sahaja. Betul sahabat ya, betul. Sebab kita macam ni. Okey, mereka boleh ada simpan dekat rumah yang 5 juta. Rakyat susah nak minta, aku cari duit sampai aku habis duit ya. Nak minta buat projek 250,000 dekat Afrika untuk support lah ya. Kita dah habis juta-juta ya. Maksudnya kita dah buat effort. Pun payah korang nak bagi. Tapi korang ada cash banyak tu. Aduh hai. Tak relevan lagi. Betul. That's why kita dalam room ni kita tak nak orang-orang bertaksub politik, sebab kita memang bercerita mengenai masalah dan urusan kita ya sahabat ya. Sumber berkata. Wang itu dipercayai diberikan oleh seorang individu yang belum dikenal pasti identiti. Iyalah, tak akan beruang pula yang bagi duit tu ya sahabat-sahabat kita. Taman Syurga, Waalaikumsalam nak juga. Hayya, kasih. Kalau you minta tak akan bagi ya. Satu sen haram pun dia orang tak akan bagi tau. Sebab itulah hasil keperutan, kepoketan mereka ya. Duit boleh terkobang. Yelah, macam statement daripada wartawan ni pun. Seorang individu habis duit tu jalan sendiri. Jalan dung dan sampai. Waalaikumsalam sahabat-sahabat kita. Dan disimpan ahli perniagaan terbabit atas arahan individu berkenaan. Lepas tu SPRM menyitalah duit tersebut. Maksudnya Waalaikumsalam ya orang laut. SP Waalaikumsalam, cantik background ya. Aurora Borealis ya. Saya sebenarnya nak pergilah tengok Aurora Borealis. Ingatkan, yelah, nak buat macam mana kita merancang perancangan Allah lagi benar ya. Tak apalah, kita reda, insya-Allah lah kita akan sampai juga ya. Sebab dulu memang kita ada perancangan ya, tetapi saya jatuh sakit, lepas tu COVID, lepas tu saya duk kerja-kerja bantu usahawan, lepas tu kena kencing dengan usahawan ya. Macam tu. Tapi tak apa, kita reda sebab pengalaman-pengalaman yang pahit ini menjadikan kita lebih manusia ya. Gitu. Okey, sebenarnya sahabat kita ya, kenapa dia orang duk cerita ahli politik berpengaruh? Tak ada nama ke? Ya, kita doa. Kekuatan kita orang beragama ya, orang yang percaya pada Tuhan adalah doa ya. Doa itu adalah senjata orang mukmin ya. Macam tu. Malam-malam kau maki-maki aku, malam-malam aku bangun, aku buat tahajud. Kau tahu. Ni sahabat. Sebenarnya saya dah dengar ura-ura siapa ya, tapi saya tak boleh sebut sebab takut nanti kawan I datang ketuk kepala I ya. Ya Ajma, itulah saya bertahan ni. Bertahan walaupun masalah macam-macam ya.
Sebab tu ni sahabat saya ni sebenarnya nak bagi tahu mulut ni nak kata je nama ahli politik tapi tidak dibenarkan. Macam tu. Jadi agak-agak lah ya yang sebelum-sebelum ini lah ya, MB yang sebelum ni kot ya. Ini anggapan ya, sebab macam ni mereka ini mengumpan kita untuk spekulat. Aku ni lapar nak spekulat. Aku tak spekulat sahabat-sahabat. Tapi kan macam ni lah. Kita ni kan macam dah cakap macam tu kan. Jadinya mulut ni cover dulu, tunggu 2 minggu ya. Settle buat cerita. Cik Pius, terima kasih Cik Pius. Adik Cik Pius kita ni hebat nama adik Cik. Nak cakap lah, tapi rasa-rasanya yang sebelum ini lah ya. Yang sebelum ini konsesi pasir tu, korang ni takkan tak tahu. Selangor yang sebelum ini kot. Aku bukan memfitnah, aku fikir-fikir menggunakan logik ya. Takkan zaman kek toyo pula ya. Tadi saya teka-teka ya. Teka-teka dah ya. Macam tu. Cik Pah, Sarawanan pula. Salah tu. Pasir. Pasir, konsesi pasir. Syarikat konsesi pasir, MBI. Menteri Besar Ing, Selangor. Kak Arus tenang-tenang, PMX salam tu. Ya, PMX dah cakap apa yang kita cakap. So, at least aku tolong bagi jawapan ya. Ramai-ramai pegawai. Kak Arus juga yang bagi jawapan ya. Bolehlah keluar statement. Yalah, sebab macam ni sahabat-sahabat ya, pendidikan adalah sesuatu yang sepatutnya yang bersifat non-profit ya, sepatutnya tidak boleh disukai. Tak tahu kenapa tahun 2024 tu diarahkan mengeluarkan cukai pula. Aku tak faham ya. Bukan Cik Pah. Cik Pah ni sekejap Sarawanan sebab jerak. Bukan. Cik Pah jangan cakap, nanti Kak Arus kena ban. Lepas tu dengan Yuyu sekali. Cik Pah, MBI Selangor. Peminat nombor 1 Kak Arus ya. Doti, thanks Doti. Sebab dia tu aku rasalah peminat nombor 1 akulah. Sebab kalau pergi mahkamah dulu kan, Abang Jamil nampak Kak Arus terus nampak tunjuk-tunjuk smart ya. Aku ni boleh tahan juga waktu muda ya. Lepas tu Kak Arus nak cerita sesuatu benda yang menyebabkan korang marah ya. Terima kasih sekarang puncunya, terima kasih. Tapi sekarang rasa gemuk lah. 75 kilo. Ya Allah, aku tak boleh tahan beratnya. Gembala Sofia. Sofia, don't stick up the tongue. Okay, ni Kak Arun nak bagi tahu benda ya. Thank you ya Gembala Badai. Wow, Gembala Badai. Wow. Ni Kak Arun baca ya. Ini beberapa jam lepas ya, sahabat-sahabat kita ya. Kak Arun baca dekat news ya. beritaharian.com.my ya. Macam tu ya. Kita kena baca. DAP. Democratic Action Party ke apa benda ke? Aku tak tahulah. Demokrat ke? DAP cadang Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 dipindah. Gitu. Kak Norma, saya kan biasa pakai baju saiz S dengan M, tiba-tiba pakai saiz L. Ni kan rasa macam anak badak sedang berjalan-jalan. So kita kena kurangkan berat badan. Tapi itulah, tapi keluar Malaysia saya sihat, tak perlu buat apa-apa pun because of the medicine ya, medicine. Akta Ibu Kota ya. Tukar kat Pening ke? Tak. Akta Ibu Kota ya. Akta Ibu Kota 1960. Salah satu Malaysia. Anwar, saya bukan tak boleh buat. Saya ada masalah because I'm taking this all the medicine for the heart. Lepas tu medicine steroid base untuk I punya anti-inflammatory, untuk I punya takikardia, untuk I punya respiratory. Macam tu. Tapi bila I keluar Malaysia, I akan sihat dan hilang berat badan. Sebab I bukan jenis orang makan banyak ya sahabat-sahabat. Aku ni sangat pemilih.
Macam tu. Ni kita baca ni sahabat-sahabat. Akta Ibu Kota. Ni kita cerita dulu. Kita cerita apa yang DAP cerita dulu ya. Barulah best. Nak gosip ni dia kena bagi pencerahan apa yang mereka nak ya. Terima kasih Zul Akhir. Kuala Lumpur. 4 jam lalu ya. Kuala Lumpur, kerajaan dicadangkan meminda Akta Ibu Kota Persekutuan bagi membolehkan ahli majlis dilantik sama seperti dilaksanakan oleh pihak berkuasa PBT seluruh negara. Dekat bandar siapa yang ada ya? Aku sengaja je buat macam tu. So, naib Presiden DAP sesudu sawit Makcik Teresa kita. No, adik Teresa. Aku Kak Ros ya. Dia adik Teresa sebab tak boleh panggil menunjukkan usia. Adik Teresa Kok ya. Adik Teresa Kok ni kita panggil dia adik lah ya. Sebab tak boleh cakap dia tua, nanti dia marah, dia saman kita. Adik Kok ni kata ya, akta yang digunakan pakai oleh Kuala Lumpur tidak sama seperti PBT. Sebab itu ahli majlis tidak boleh dilantik di wilayah berkenaan. Ya sahabat, kena panggil adik ya. Kau jangan panggil dia kakak ke makcik ke apa, kan kau kena saman kan. Sebab dia ni naik presiden DAP tau. Semua PBT di seluruh negara adalah di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Tetapi ya, disebabkan Kuala Lumpur adalah ibu kota, jadi akta yang ditadbir adalah Akta Ibu Kota. Ya, sorry, tak ya. Anak saya tertekan ya. Sorry. Tak boleh, you jangan panggil dia. Apa? Dia adik. Kak Ros tua, dia muda. Jika dibandingkan dengan kandungan kedua-dua akta, maka tiada pelantikan ahli majlis seperti yang termaktub dalam ibu kota. Yalah, sebab kita ada kementerian kan. Federal Territories Minister kan. Nak akta, nak lantik apa lagi? Nak jawatan ke? Nak jawatan ke adikku? Macam tu. Kau orang ni kan memang ada-ada punya ya. Okey, dan dia kata lagi adalah sangat penting bagi kerajaan Madani. Dia kata adalah sangat penting. Kita tak tahu penting ke tak, tapi bagi DAP adalah penting ya, untuk meminda akta berkenaan supaya Kuala Lumpur akan sama seperti semua PBT. Dia faham tak? Federal Territories tu macam mana? Macam mana tu? Dia nak suruh Federal Territory sama dengan tempat lain lah ya. Macam tu. Okey, katanya dalam sidang media sempena Konvensyen Biasa Negeri DAP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nama lagi Wilayah Persekutuan. Jadi kau nak samakan dengan akta PBT tu ngapa? Ya, betul. Sebab itu ada perbezaan. Akta Ibu Kota, Akta Ibu Kota. Akta PBT, PBT. Macam tu. Sebab itu kita ada Federal Territories, wilayah persekutuan. The fundamental tu kena fikir dulu. Gitu. Salah. Ya, minda adik selaku presiden tu belum berkembang ya, sahabat-sahabat. Sebelum itu, pengerusi DAP Negeri Wilayah Persekutuan. Nama lagi Negeri Wilayah Persekutuan ya. Bukan Majlis Daerah Kuala Lumpur ya. Tan Kok Wai dalam ucapan alwannya sempena konvensyen berkata ya, DAP bersama rakan Pakatan Harapan PH sedang berusaha mencadangkan reformasi. Aduh, kalau dengar reformasi kat aku rasa tercucuk dadaku ya. Tercucuk tekakku. Okey. Dengan melaksanakan sistem pelantikan ahli majlis untuk Kuala Lumpur seperti diamalkan di PBT. Kalau gitu, wilayah persekutuan ni kena dihapuskan ke macam mana?
Sebab the exclusivity Federal Territories, jangan kau bandingkan dengan PBT. Namun lagi Federal Territories, fundamental understanding pun tak ke mana-mana sahabat dia. Lia Syafi tu dia tak faham. Dia tak faham undang-undang. Sebab tu Kak Ru kata, Kak Ru menerangkan, kita tak boleh bandingkan sesuatu kawasan di bawah Federal Territory dengan di BKL di bawah Federal Territory dia bukan macam Majlis Daerah Ampang Jaya dia different. That's why kita tak boleh nak buat sama semua. Sebab tu kita ada menteri. Kalau tidak, kalau nak buat sama semua, tak payah ada menteri lah. Ya, jimat lah, kita jimat. DAP. Aduh, kalau orang lain percaya bagus. Ini mana bagus? Okey, beliau berkata langkah itu mampu memperkasakan demokrasi tempatan dan membawa sistem pentadbiran Kuala Lumpur ke arah pilihan raya kerajaan tempatan. Jadi kau lah nak jadi kawasan Johor kan. Aduh, cadangan sampah. Mengulas perkara yang bersama Setiausaha Agong Anthony Loke 10.6 bilion kereta api ingat. Anthony Loke punya idea berkata itu adalah perkara yang baik. Okey, perkara yang baik kenapa? Sebab ramai orang yang menguasai sektor perniagaan di bandar. Dan tapi you lupa, di bandar di bawah negeri different, di bandar di bawah Federal Territories different. Gitu. Dasar-dasarnya kena faham geng-geng DAP. Tapi masalahnya ramai juga yang menyokong kami memahami bahawa sentimen dan realiti politik untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan pastinya mendapat tentangan daripada banyak pihak. Bukan tentangan. Actually at the first place, you tak patut cadangkan benda ni Sebab Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan negeri wilayah persekutuan Federal Territories tidak boleh disamakan macam PBT. Sebab keadaan dan kewujudan Federal Territories itself berbeza dengan kewujudan state. Dia kena faham tu. Dia orang ni sebenarnya mengada. Ketika ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hanya mempunyai lembaga penasihat, bukan ahli majlis dilantik. Dalam PBT, that's the thing. Basically, cadangan ini boleh dibaku sampahkan. Kita tak payah bincang banyak-banyak. Sebab satu, negeri di bawah negeri. Federal Territory dia different. Dia dah terasa bahang 34 bulan. Bulan depan tinggal 33 bulan dia. Di Kampar pun. Ya, betul. Ini sebenarnya orang-orang di AP ni nak cakap, nak tuduh tak baik tapi kita faham sendiri. Tengok lenggok pun kita faham. Sebab tu I'm sorry sahabat, walaupun aku ni penyokong tegar keadilan untuk rakyat, tapi aku tak boleh dengan orang di AP minta maaf dari dulu, kini dan selamanya Aku tak kisahlah kalau orang nak bagi aku 1 bilion untuk sokong di AP, 10 bilion pun aku tak nak. Aku mati berdiri tak apa, aku tak sokong di AP ini Kak Ru cakap, ini Kak Ru bukan orang politik macam tu. Lepas tu dia katakan, Anthony Loke kata, saya rasa sebagai langkah pertama sistem pelantikan. Nak dilantik pula. First nak dilantik dulu. Lepas tu barulah adakan majlis pilihan raya. Maksudnya kau nak memperkukuhkan kedudukan kau dulu ya. Aduh. Yelah, terancam dengan DAP satu. Terancam dengan perbuatan kita sendiri. Kau tahu tak? Ni Kak Ru nak ngumpat ya. Sebelum tu Kak Ru habiskan dulu ya. Dia kata ini pendekatan progresif. Porah lah. Aku malah dengar ya. Itulah dia kata ya. Dia nak dilantik dulu baru nak buat pemilihan. Tak payah.
Ya, apa yang baik untuk mereka sahaja. Mana mereka tahu bahawa di sini adalah Persekutuan Tanah Melayu. So kita ni tertakluk kepada apa yang telah kita persetujui. So Federal Territories lah. Kenapa kau nak jadikan dia sama satu bakul dengan PBT? Sebab benda tu berbeza. Macam tu. Harap PM Act dapat. PM Act, I think he will not accept this issue lah. Maksudnya dia tak akan layan permintaan ni. Sebab Anthony Loke, dia tu kan jadi Menteri Pengangkutan sampai sekarang. Siapa eksekutif 1 dan 2 yang Airbus punya rasuah tu kan? Sampai sekarang tak dapat tahu ya. Waalaikumsalam. Tapi orang Melayu kita pun ya, ni nak cerita, nak ngumpat sikit lah. Ini bukan berniat untuk menyinggung sesiapa, tapi ini amaran ya. Saya memang baik dengan semua chairman GLC. That is the fact ya. Tapi kena faham, saya tak pernah ambil kesempatan buat projek ke apa, tak ada ya. Kita jumpa sebab untuk urusan-urusan yang bersifat international ya. Macam tu. Okey, 1. Lepas tu, jangan sesekali menghubungi saya untuk bawa masuk pekerja asing ya. Aku dengan pendatang asing, warga asing, pekerja asing, aku tak suka. Kena faham tu. Nak minta tolong untuk bawa masuk, cakap dengan pengurusi GLC untuk bawa pekerja asing. Hey, kau orang ni Melayu. Dalam Twitter, dalam TikTok Melayu, tapi belakang kau nak bawa masuk pekerja asing. The same pekerja asing yang kau nak bawa masuk tu, lepas tu dia orang akan menjadi apa? Pendatang haram tau. Jangan mendatangkan kemurkaan. Aku nampak baik, tapi you must understand where is the limit. Aku bukan orang pura-pura tau. Terima kasih Mazli. Karos bukan orang pura-pura. I don't like kemasukan pekerja asing. Dan aku tak akan tolong sesiapa yang berani-berani nak minta tolong. Tak ada tolong free ya. Walaupun kau nak bayar aku juta pun, tapi kalau benda tu melibatkan pendatang asing ya, memang aku tak akan tolong. Mampulah kau. Cakap dalam TikTok macam ni, Melayu, tapi kau yang nak bawa masuk pekerja asing. No, Mama not angry, but Mama just give the reminder, okay? Yeah, you happy? Yes, I'm happy. You like me? No. Masuk-masuk dah kena tengkir. Anjak boy. No, sebab macam ni sahabat. Sebab mereka tengok saya dengan chairman GLC. Actually, I have access everywhere. Alhamdulillah ya, sebab keluarga aku ni sangat berpengaruh dan aku pun berpengaruh ya. Tapi aku tak pernah melibatkan diri. Tolong jangan jumpa saya atau call saya atau hubungi saya untuk hal urusan pekerja asing. Memang hari ni saya maafkan, besok I akan maki tau. Kau masalah warga asing. You tahu tak kenapa parti banyak? Sebab 1,000 orang. Kak Ros, macam ni you kawan ini, you boleh tak tolong warga asing untuk pekerja asing? Bangsat lah. Aku memang tak suka dengan warga asing masuk buat kerja. Baik bagi pada peluang kerja kepada orang kita. Lahai. Aku susah, aku mati berdiri, tak apalah. Aku tak akan buat tolong kau. Kau bayar aku 50 juta pun aku tak nak. Lebih baik aku buat live TikTok, aku dapat sposen pun sposen lah, aku lantak apa. No, because benda ni sangat sakit hati I sakit hati. You tengok aku baik dengan orang. Memanglah aku baik, tapi aku urusan international. Tak ada kena-mengena dengan Malaysia ya. Gitu. Bila pula sokong ni AP? Tak ada lah, bukan orang untuk cerita. Apa? Salamon jangan gaduh dengan dia. Ya, itu kawan saya. Tapi apa you tanya tadi, sahabat aku? Tak, I ni orang yang nak bawa masuk pekerja asing ni nak minta tolong kita nguruskan. I nak minta tolong. Satu, nak minta tolong. Kau ingat tolong kau peri. Dan 2, skop yang kau minta tolong tu memang kau lapar nak kena garpu. Lapar nak kena garpu ya. Ini tak ada. Kita duk cakap kebanjiran warga asing. Sebenarnya mereka yang datang, kadang-kadang mereka datang kerja 3 bulan, lepas tu mereka lari. Sebab Malaysia ada rekalibrasi ya sahabat-sahabat. Rekalibrasi ni lah yang menyebabkan masalah kita.
Itu aku tak ada. Orang nak bawa orang masuk beraga asing jangan berkawan dengan aku. Aku tak suka. Kak jom ngopi. Kak tu tak sempat ya sahabat. Tak, sebenarnya you jangan salah faham ya. Saya jumpa dengan chairman GLC ke apa tu is for the international project and basically it's nothing to do with Malaysian. Dan bukan terlibat dengan apa-apa ya. Kadang-kadang kita just share kita punya pendapat, kadang-kadang kita just deliver ya. Macam dengan Tuan Haji Mansri sebab kita ada amanah nak sampaikan ya. Sebab hari tu kita pergi Maha, I reconnect usahawan beliau yang berjaya dengan beliau dan sampaikan. That's it. Sebab kita kawan-kawan. So tak ada kena-mengena ya, tak ada kena-mengena kau orang nak tolong. Benar dasar asing. Aku jumpa depan memang aku lekuk atas kepala ya. Betul. No, pendatang asing dia datang 3 bulan, lepas tu dia lari je. Ya, saya memang tak suka. Jangan. Saya nampak baik pun macam ni ya sahabat-sahabat. Walaupun aku pakai ada bani punya benda, tapi jangan menyebabkan saya marah ya. Saya baik nak minta tolong. Satu tolong, kau ingat tolong percuma. Kau nak buat duit juta-juta, lepas tu kau nak minta tolong aku free. Matilah. Lepas tu kau nak tolong skop yang salah pula tu kau nak bawa pendatang asing. Astaghfirullahalazim. Memang tak kenal orang lah kau ni ya. Kak Maha hari tu nasi goreng sepinggan RM15. Terima kasih Alam Bunian. Sebab macam ni ya, apa yang saya cakap dekat sini itulah kebenarannya ya. Itulah kebenarannya. Bukan kita bermuka-muka tak ada. Saya bukan ahli politik ya. Kau hajar betul. Kau tak kena nak minta tolong. Ya. Jangan marah nanti kena jual. Tak ada. Kalau saya marah, saya ni nak jual korang. Nak jual yang minta tolong saya tu ya. Minta tolong nak bawa pendatang asing pula. Aduh, aku pengsan dengar. Aduh, ya Allah. Lepas tu sahabat kita ni nak bagi tahu juga sebab hujan ni dah makin datang balik ya. Cuba buat cara Singapura. Sebenarnya Umi, I setuju. Tapi masalahnya kan I dah hantar proposition kepada KDN ya, untuk sistem yang sangat efektif. Sebab dulu kita ada pernah buat projek untuk Amerika, untuk luar negara ya. Tapi bukan semua the whole project. Sebab negara luar ni dia bagi separuh projek ya. So setempat untuk pengesanan tu kita ada sistem kita ya. Macam tu lah. Dia macam ala-ala Falcon macam tu lah ya. Kita dah bagi cadangan tapi tak layan. Macam tu. KDN sekarang tak boleh harap. Tak tahulah apa yang mereka buat. Aku tak faham ya. Budak sekolah sekarang parti-parti boleh nyang. No, sebab macam ni kita sebenarnya yang orang kita juga ya. Sebab dah dalam seminggu ni, hari tu ada saya pergi dekat court ya. Ada juga orang approach saya, Kak Ros, boleh tak you cakap dengan kawan you chairman GLC tu untuk pekerja warga asing. Aku dah menyerap dah. Aku dah menyerap dah tu sahabat. Lepas tu jumpa pula dekat luar cerita pula warga asing. Menyerap lagi. Lepas tu dekat sini pun nak suruh aku uruskan warga asing. Aku tampar kan. Aku memang tak suka pekerja warga asing. Sebab sekarang peluang ekonomi sepatutnya dibuat untuk warga tempatan. Kena faham ya. Kan semalam kita dah cakap, ekonomi kita nampak membaik atas hasil pergerakan domestik punya ekonomi, sekular ekonomi. Macam tu. Yang kau nak bawa warga asing nak jadi beban kepada negara apa? Tu yang kes warga asing rogol budak umur 11 tahun ya. Aku dah udah lah tu. Udah nak bawa warga asing. Lapar nak bawa warga asing. Memang. Lepas tu, kita mesti kita anti twin. Kau yang bawa, kau yang lapar duit, lepas tu kau nak nyusahkan orang. Jangan minta tolong aku warga asing. Aku baik dengan chairman itu, aku punya hal lah. Tak payah nak nyusahkan kehidupan orang. Bukan kerajaan Zara, bukan nak duit. Bukan kerajaan. Itu orang kita ni lapar nak duit. Okey ni kita nak cerita dah. Bangla Rohingya. Ya betul.
Betul, hipokrit. Banyaklah hipokritnya. Sebab tu saya tak boleh bekerja. Dan dia orang sebenarnya nak baik dengan saya sebab dia orang tahu main network je. Lepas tu nak minta tolong free. Bapak engkau lah nak free. Aku punya fee. Kau nak minta tolong, kau bawa 5,000, kau duduk cerita, aku dengar. Kau tidak, kau jangan. Dan kalau skop salah, aku lempang kau dekat situ. Duit aku ambil dan kau dapat lempang. Kau jangan main-main punya. Kau hajar punya. Kita ni nak suruh kerajaan bersihkan warga asing, kau lagi nak bawa masuk. What the hell is that? Nak ngajar-ngajar orang pula. Kau ingat kau kawan ke dengan aku? Aku chairman GRC tu, kawan aku, suka hati aku lah. Kita orang kerja-kerja benda overseas tak kena-kena dengan kau orang. Nyampah aku. Ni Kak Ros nak cerita ni pukul 6 tadi ya. Ya. Duit fee aku ambil 5,000. Lepas tu aku lempang. Ya, tak ada, saya tak marah. Saya rasa kelakar dan tapi saya kecewa. Minta maaf lah ya, kecewa. Okey, ni kita nak cerita pukul 6 tadi ya. Pukul 6 2 minit tadi ya, dah keluar alert ya. Air empangan muda melimpah, sahabat-sahabat ya. Okey, Alostar ya. Ini dekat Kedah ya. Paras air tangkungan empangan muda mencapai tahap 100% penuh malam tadi dengan hujan lebat ya. So, MADA empangan di bawah seliaan agensi itu menunjukkan peningkatan air tadahan. Duit fee 5K. Yang buat kerja kepala 500. No, tak ada. Consultation fee. My consultation fee untuk dengar you punya apa proposition yang you nak cakap is my time. Tak ada buat kerja ya. That is my professional fee ya. Sebab aku ni lawyer dah lama ya. Aku punya fee memang mahal. 1 jam 5,000 ya. Lepas tu aku ambil lah sebab aku dah habis masa dengan cerita kau. Lepas tu aku bagi pelempang. Dang. Aku kata kalau kau nak bawa masuk pekerja asing, aku lempangkan kau, nanti aku hantar ke luar negara ya. Kau jadi pendatang asing luar negara. Ni sahabat ni. So sekarang sahabat-sahabat, limpahan akan mengalir melalui lembangan Sungai Muda dan tidak memasuki kawasan sawah. So sahabat-sahabat kita nak orang-orang Kedah ya, tolong berhati-hati juga ya. Bersedia. Itulah. Kena bersedia ya sahabat-sahabat sebab takut limpahan tu makin banyak ya. Macam tu. Okey, sehingga semalam ya. Sebab dia kata kapasiti tu dah lebih 100% ya. Lepas tu pada 10 Oktober dah bagi notis ya. Tapi sekarang MADA sendiri membuat statement ya pukul 6 tadi ya, bahawa air memang melimpah. Macam tu. Air memang melimpah. So sahabat-sahabat, kita minta ya, you orang yang duduk Kedah ya, tolong berjaga-jaga ya, especially yang dekat dengan empangan. Sebab benda ni benda yang penting ya. Lepas tu satu lagi sebelum kita tutup ya, sebab sekarang maghrib awal ya sahabat-sahabat ya. Ya, nasib baik tak pecah. Betul. Namchong. Hari tu aku baru jumpa. Ni 2 jam lepas ni cerita apa pula ni. Saya just bagi tahu satu cerita je lah ya. I just update apa yang berlaku ya, yang terkini ya sahabat-sahabat. Sebab lagi sekejap lagi kita dah, lagi 5 minit kita pergi ya. Terima kasih Wan. Okey. Saya menangis sebab dia sudi maafkan, tiada siapa mahu kejadian ini berlaku. Dungut ya kes kemalangan tersebut ya. Kemalangan yang macam melibatkan ya kematian pelajar UiTM ya. Kita doakan agar roh mereka dicucuri rahmat lah ya. Sebab benda ni kadang-kadang berlaku. Dan sebab tu sahabat-sahabat, dari benda ni lah kita nak cakap ya. Kalau ada keluarga kita, suami kita, isteri kita ada masalah macam tekanan ya, you tolong ambil cakna dan tolong hantar mereka untuk terima rawatan ya. Ya, I tak masuk sawah. Ya, dia kata I tak akan masuk dalam sawah, tapi akan masuk, dia tak kata masuk rumah lah, tapi tak masuk sawah, dia must be masuk somewhere lah kan. Takkan I naik ke atas kan. Kak Ros join kami grup gerakan antipati, rakyat antipati. Boleh je, kau letak je. Aku memang anti. Aku antipati, aku tak suka. Nak masuk Malaysia buat elok-elok. No, jadi sebenarnya sahabat, sebelum Kak Ros tutup ya, Kak Ros nak bagi tahu ya, malam ni kita jumpa lagi ya. Tolong sekiranya ada ahli keluarga anda ya yang mengalami depresi dan anda sendiri ya,
tolong pergi dapatkan rawatan di klinik atau di hospital ya. Sebab itu bukan gila ya, itu normal. Sometimes manusia dia ada sampai satu tahap dia tidak boleh menghadapi tekanan. Jadi jangan rasa malu, pergi dapatkan pertolongan ya sahabat-sahabat. Macam tu. Okay, so malam ni pukul 8.30 lah kita jumpa ya. So kita ucapkan terima kasih. Dan Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah. Kak Ros doakan korang selamat daripada bahaya-bahaya apa. Nanti insyaAllah panjang umur. Kita jumpa malam ni 8.30 ya. Okay, bye, take care. Assalamualaikum.